Dokumentari ini ditaja oleh Otai Burger Malaysia. Jika beberapa dekad lalu, pengajian di sekolah aliran agama atau tahfiz dipandang sepi segelintir masyarakat dianggap kelas kedua dan ia tidak segah aliran sains dan sastra. Bukan itu sahaja, ada yang menganggap pelajarnya tidak mempunyai masa depan cerah dan sukar mendapat pekerjaan terutama dalam bidang profesional. Mereka dilabel hanya tahu pendidikan agama, kurang fasih berbahasa Inggeris, tidak mempunyai kemahiran termasuk dalam komunikasi dan sosial yang hanya layak menjadi imam masjid atau tugas berkaitan agama. Namun, persepsi itu kian berubah sejak sedekad lalu kerana minat masyarakat terhadap pendidikan agama kini sangat tinggi. Sehinggakan permintaan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah agama melebihi tawaran dan kesanggupan pihak yang menyediakannya. Perkembangan terkini menunjukkan bahawa sekolah aliran menghafal Al-Quran atau tahfiz Al-Quran mula mendapat perhatian masyarakat. Mahat tahfiz tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Apa yang menarik ialah setiap satu menawarkan pendekatan dan reka bentuk kurikulum yang pelbagai. Kecenderungan ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah aliran agama seperti sekolah tahfiz, sekolah pondok atau sekolah agama pada masa kini dipuji ramai. Ini kerana anak-anak yang mendapat pendidikan agama akan mempunyai jati diri, kepribadian serta sasiah yang terpuji dalam kehidupan seharian berlandaskan ajaran Islam sepenuhnya. Allah beri tawaran perniagaan yang tak akan rugi. Antara modal yang disebut ialah lalu melazimi Al-Quran, bersolat dan bersedekah. Dalam erti kata lain, beriman dengan Allah dan beramal soleh. Keuntungan di akhirat, Allah akan ada surah Kahfi, surah ke-18, ayat yang ke-17 pada muka surat 304. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang yang beriman dan Mereka memilih sekolah agama sebab hendak seimbangkan antara dunia dan akhirat. Ini kerana sejak kecil lagi anak-anak sudah dibekalkan dengan pendidikan akademik. Jadi,
Sudah tiba masanya untuk mereka mencari pendidikan agama untuk anak. Sekurang-kurangnya, apabila pelajar dalami bidang agama, mereka akan mendapat ilmu daripada sumber yang sahih kerana asas utama belajar di sini adalah kembali kepada pendidikan Islam dan Al-Quran. Pelajar lepasan sekolah aliran agama tidak seharusnya bimbang dengan masa depan mereka. Sebaik sahaja tamat pengajian dari mana-mana institusi pendidikan agama, pelajar boleh sambung ke pusat pengajian lain untuk mengikuti aliran akademik atau sambung aliran agama. Lambakan kolej, yayasan dan universiti yang menawarkan pelbagai jurusan. Sekiranya cemerlang, mereka boleh sambung belajar ke universiti di Timur Tengah seperti di Mesir, Jordan, Yaman dan banyak lagi. Jadi, tidak timbul soal bagaimana mereka mahu meneruskan pengajian yang seterusnya. Lepas tu, saya lagi bagus, tahajud sama, minta dengan Allah. Perangai jaga molek sama, akhlak bagus. Allah sayang dia, Allah pelacak dia, menjadi orang lagi hebat. Dia tiba-tiba jadi pensyarah mesti. Tahun 30 tahun. Ada di antara Mahatahfiz turut menawarkan CJ Kemahiran Malaysia 3 dengan 3 jurusan, iaitu pengurusan masjid, pengurusan tahfiz dan pengajian tahfiz. Dengan ilmu-ilmu ini, pelajar memperoleh banyak ilmu bermanfaat yang boleh digunakan untuk kerjaya mereka kelak. Ada yang kata lulusan agama hanya akan jadi imam, ustaz dan bilal sahaja. Siapa kita? MTASM tak! Siapa Tuhan kita? Allah! Mana? Allah! Siapa? Allah! Tapi lihatlah sekarang, sudah ramai yang hafaz 30 juzuk Al-Quran dan bekerja dalam bidang profesional seperti doktor perubatan, pensyarah, peguam, arkitek, pengurus syarikat, jurutera dan perunding motivasi. Sokongan kerajaan dan badan korporat untuk membantu institusi tahfiz dalam melestarikan program tahfiz TVET untuk masa hadapan. Kerana program tahfiz TVET masih baru di Malaysia, malah banyak lagi perlu diperkemaskan. Ia bagi memastikan pelajar tahfiz yang dilahirkan dalam sistem TVET ini mampu untuk menembusi dunia pekerjaan dan juga dapat melahirkan golongan hufaz profesional. Golongan hufaz di Malaysia adalah aset yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi menjalankan kegiatan dakwah kepada masyarakat. Prospeknya sangat luas dan mempunyai potensi yang sangat tinggi jika diurus dengan telus dan baik. Kesedaran ummah menjadikan berkembang luasnya institusi tahfiz dalam negara bagi menampung permintaan yang tinggi. Kepelbagaian bentuk dan pola pendidikan tahfiz di Malaysia yang standing dengan pendidikan arus perdana menjadi alternatif kepada ummah untuk membuat pilihan terbaik bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Teknologi yang berkembang maju di Malaysia telah berjaya dimanfaatkan oleh sebahagian institusi tahfiz memperkasakan lagi institusi mereka. Ilmu Al-Quran telah digandingkan dengan ilmu agama dan sains dalam usaha melahirkan ulama profesional yang dapat menjulang Malaysia sebagai negara Islam yang moderat di mata dunia. Namun, di sebalik potensi tersebut, wujud juga cabaran yang sebenarnya lebih bersifat teknikal. Permasalahan berkaitan ketidakseragaman kurikulum, tiada yang lengkap berkaitan seluruh institut tahfiz, sijil yang tidak diiktiraf kerajaan, hufaz yang tidak berkemahiran dan sebagainya bukanlah merupakan isu pokok. Ia boleh diselesaikan secara musyawarah dan ada kesefahaman di kalangan pihak yang terlibat. Cabaran ini
tidak boleh diambil mudah. Ia perlu dirungkai dengan pembaharuan dan penambahbaikan yang bersesuaian agar potensi yang memberansangkan tersebut tidak ketinggalan dari arus perdana negara. Oleh yang demikian, Institut Hafiz di Malaysia, sama ada kerajaan atau swasta, perlu kembali kepada matlamat asal tentang hasrat dan tujuan penubuhannya. Keinginan negara dan rakyatnya untuk melihat hufaz profesional yang menguasai pelbagai disiplin ilmu terutama ilmu sains tulen mampu direalisasikan jika kerajaan dan ummah peka dengan perubahan persekitaran mereka. Dokumentari itu tadi telah ditaja oleh Otai Burger Malaysia.